Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung Ramadan, Ramadan yang berbaki. Kita doakan, Allahumma barik lana fima baqiya min Ramadan. Ya Allah, berkatilah kita, berkatilah kami pada Ramadan yang masih berbaki. Tuan-tuan dan puan-puan, seperti mana yang tuan-tuan dan puan-puan sendiri tahu, apabila kita datang kepada penghujung Ramadan, of course, yang dibicarakan adalah tentang Lailatul Qadar dan persiapan untuk menghadapi dan bagaimana kita nak memburu Lailatul Qadar. Persiapan itu sudah kita buat semua ini sepatutnya, dan sekarang untuk kita memburunya. Dan pada masa yang sama, tuan-tuan dan puan-puan, usahlah kita putus asa. Anda yang kita katakan, macam mana ni saya pada awal Ramadan, pertengahan Ramadan, persiapan mungkin kita tidak berpuas hati dengan performance kita pada bulan Ramadan ini. Namun tuan-tuan dan puan-puan, sedikit kata semangat kepada diri kita. Saya rasakan, even saya sendiri pun tidak terlepas merasakan barangkali we should have done better. Mungkin kita sepatut lakukan lebih terbaik lagi. Jadi pada penghujung-penghujung ini, kita doakan kepada Allah agar Allah Ta'ala menjadikan penghujung ini penghujung yang terbaik. Al-ibratu bil khawatim. Moga-moga penghujungnya itu penghujung yang baik. Mungkin kita start tak stronger, kita mula dengan tak strong, tapi kita kena pastikan kita endkan Ramadan tahun ini dengan ending, dengan perhentian, dengan pengakhiran yang terbaik. Jadi kita do our best, rebutlah peluang sebanyak mana mungkin. Dan pada tajuk saya pada kali ini, Tazkirah Ramadan, adalah berkenaan dengan jangan kita jadi hamba Ramadan, jadilah hamba Tuhan. Bermaksud, amal yang kita buat pada sepanjang Ramadan ini jangan ianya terhad kepada Ramadan sahaja, tetapi dilanjutkan kepada bulan-bulan yang lain. Karena tuan-tuan dan puan-puan, istiqamah itu penting. Sebagai orang yang beriman, istiqamah itu adalah suatu yang mahal. Allah Ta'ala menceritakan tentang perihal orang yang istiqamah ini. Tuhan menceritakan, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran perihal mereka yang istiqamah. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah atas pendirian mereka itu, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah dengan memperoleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu. Di sini adalah ganjaran untuk orang yang beriman dan istiqamah. Dan ada tafsir mengatakan, istaqamu ala amrillah fa'amilu bi ta'atihi wa ijtanabu ma'siyatah. Iaitu kata sebahagian ulama, iaitu Al-Imam Al-Hasan mengatakan orang yang istiqamah pada ayat tersebut adalah orang yang istiqamah, teguh dengan menuruti perintah Allah dan melakukan ketaatan kepadanya. Jadi dia istiqamah dalam melakukan ketaatan dia never give up. Mungkin kita pada bulan Ramadan kali ini, kita punya amal kita mungkin banyak, mungkinlah setiap malam kita usaha qiyam. Tapi pada bulan-bulan yang akan datang, mungkin kita punya kehangatan kita itu mungkin kurang. Tetapi at least dalam seminggu ada hari-hari yang kita qiyam. At least setiap hari kita dah mula baca Al-Quran. Mungkin sebelum Ramadan kita jarang-jarang baca Al-Quran. Bila masuk Ramadan kita baca Al-Quran selalu. Dan selepas Ramadan kita sudah ada jadual tetap.
Mungkin bacaan Al-Quran kita tak sekerap Ramadan, tetapi kita ada jadual tetap untuk membaca dan mempelajari makna-makna di dalam Al-Quran, tunjuk ajar Allah Ta'ala bagi dalam Al-Quran. Jadi penting tuan-tuan dan puan-puan supaya kita pada bulan Ramadan kali ini kita tidak menjadikan ia sebagai projek hangat-hangat tak ayam, iaitu hanya kita usaha hanya pada Ramadan sahaja, tetapi bila the moment kita pergi ke bulan yang seterusnya, kita terus ending. Maka kalau kita ibadat yang kita lakukan, amal yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini hanya terhad kepada bulan Ramadan sahaja, ianya akan mengakibatkan nanti kita seolah-olah kita menjadikan Ramadan ini sebagai suatu adat kebiasaan, suatu tradisi, dan bukan sebagai suatu amalan agama kerohanian yang sepatutnya kita embeddedkan dalam diri kita, suatu benda yang sepatutnya kita terap dalam diri kita. Sebab itu kalau kita lihat pesanan Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Yusuf ada memberikan suatu pesanan bagi kita dalam menghadapi penghujung musim Ramadan. Dia kata kat sini, dia kata man soma Ramadan ke, dia kata kat sini, narju Allah ayyuhal ikhwah an yakuna al-hadiruna fi hadha al-masjid muwadhabuna ala salati at-tarawih bijuz'in min al-Quran an yakunu mimman qamu Ramadan imanan wa ihtisaban fakharaju min hadha ash-shahr maghfuran lahum الآن وقت الحصاد في المدة الماضية كان وقت الزرع طول الشهر بنزرع آخر الشهر بنحصد. Jadi Syekh kat sini Syekh menceritakan tentang ini. Artikel ini sebenarnya adalah tulisan balik apa yang dia ceramahkan di masjid suatu ketika dahulu, lalu dia letakkan dalam bentuk word. Jadi dekat sini Syekh berpesan kepada hadirin hadirat pada ketika itu untuk berusaha untuk melakukan solat tarawih, dan galakan Syekh adalah untuk solat tarawih itu satu malam satu juzuk. Dan kita menghidupkan Ramadan, qiyam Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Ihtisaban ni maksudnya kita beriman kepada Allah, ihtisab kita purely mengharapkan redha Allah, mengharapkan ganjaran Allah, pengharapan kepada Allah. Maka kalau kita berjaya lakukan ini, kata Syekh, fa kharaju min hadha syahr maghfuran lahu, maka kita akan keluar daripada bulan ini dalam keadaan mendapat keampunan daripada Allah. Dan menurut Syekh, bulan Ramadan ini merupakan bulan kita menuai hasil, dan bulan sebelumnya adalah bulan kita tanam. Jadi maksudnya kita buat persiapan sampai Ramadan kita menempuhnya dengan baik. Jadi dalam kita nak menghadapi Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan, dalam penghujung Ramadan ni, pesan Syekh satu wasiat, iyyaka an tamshiya fi tariqil fujar. Janganlah kamu, dah nak dekat hujung Ramadan ni, kata Syekh, janganlah kamu duduk berjalan dengan haluan atau mengikuti haluan mereka yang jahat, yang melakukan maksiat dan kemungkaran. Imshi fi tariqil abrar, lalulah jalan orang-orang yang saleh. Ittakhidh min Ramadan, min qiyam Ramadan, min al-dhikri wa tasbih fi Ramadan, min tilawatil Quran wal istima'i ilaihi fi syahr Ramadan. Ittakhidh dhalika zadan tiwala 11 syahran. Kata Syekh, jalanlah, laluilah jalan kebaikan, jangan lalu jalan orang yang tak baik. Jadikanlah Ramadan ini yang terdiri daripada segala amal yang kita usahakan, dengan qiyamnya, dengan zikirnya, dengan tasbihnya, dengan baca Qurannya,
dan mendengar dan mendalami Al-Quran, semua amal soleh yang kita buat pada bulan Ramadan ini, jadikan ianya, jangan mensia-siakannya. Sebaliknya kita jadikan sebagai zadan, sebagai bekalan untuk menempuh 11 bulan yang mendatang. Ishhan al-batariyah fi Ramadan tanfa'uka tiwal as-sanah. Umpama perkara ni umpama bateri yang akan bagi kita keupayaan untuk menghadapi sepanjang tahun yang masih berbaki. Wa illa idza kharajta min Ramadan farigh al-batariyah fama adhi'u hadhihi al-ayyam wa ma adhi'u hadhihi al-awqat wa lam tastafid min Ramadan syai'an. Kamu, sekiranya kita keluar daripada bulan Ramadan ini dalam keadaan bateri kita bateri kosong, dalam keadaan bekalan kita tiada, maka dalam keadaan kita tidak mengambil faedah dan dalam keadaan kita tidak berubah menjadi orang yang lebih baik, maka kata Syekh, maka alangkah ruginya hari-hari Ramadan yang telah kita sia-siakan. Rugi bagi kita ini. Ya ayuhal ikhwah, wahai saudaraku, kam kana lana ikhwah wa ahibbah wa aqribah wa asdiqa fi Ramadan al-madi ghabu anna fi Ramadan nana hadha. Kata Syekh kata lagi, wahai saudara-saudaraku, bukankah kita ada kenalan-kenalan ahli keluarga kita, orang-orang yang kita sayang, yang masih hidup pada Ramadan yang lalu, kemudian mereka telah pergi meninggalkan kita pada Ramadan sekali ini. Wa hakadha nudi'u da'iman kathiran minal ahbabi wal ma'arif wal asdiqa. Kita mengucapkan selamat tinggal. Kita tidak selamat tinggal kepada mereka karena mereka telah pergi, tidak dapat jumpa Ramadan yang satu lagi yang akan datang. Hadhihi ad-dunya, inilah perihal dunia. Kullu hayyin fiha ila mamat, setiapnya hidup di dunia ini akan mati. Wa kullu syai'in fiha ila fana'in, setiap benda yang pada dunia ini akan binasa. Hatta al-ayyam, hinggalah masa, tempoh masa, hari-hari pun akan musnah binasa. Kullu syai'in halikun illa wajah. Allah Ta'ala berfirman, setiap perkara akan musnah binasa melainkan Allah Ta'ala. Kan, saya cek ayat Quran tu, kod salah. Kullu syai'in, betul. Kullu syai'in halikun illa wajah. Setiap perkara akan musnah, hatta konsep masa itu sendiri akan musnah. Kullu ma lahu awal lahu akhir alladhi la awala lahu wala akhira huwa Allahu azza wa jalla. Setiapnya ada permulaan, ada penghujung, akan musnah. Dia, yakni Tuhan yang tiada permulaan dan tiada penghujung, Tuhan yang tidak terikat dengan masa dan tempat, dia yang akan kekal selama-lamanya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Hadid ayat 3. Nahnu la yas'una fi khitami hadha ash-shahr al-karim illa an nas'al Allah tabaraka wa ta'ala an yukhrijana min hadha ash-shahr bimaghfiratin wa rahmatin wa 'itqin minan nar, an yakhtima lana fihi bis-sa'adati wal imani wal qabul. Kita mendoakan agar Allah mengeluarkan kita daripada bulan ini dengan mendapat pengampunan daripada Allah, mendapat rahmat daripada Allah, mendapat kemerdekaan daripada disambar api neraka. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala menutupkan kita ataupun menutupkan Ramadan, melabuhkan tirai Ramadan pada tahun ini dengan kebahagiaan kepada kita, dengan keimanan kepada kita, dengan kabul amal kita diterima pada bulan Ramadan ini. Ayaj'ala fihi yaumina yaj'al okey, wa yaj'alana yaumana khairan min amsina wa yaj'al ghadana khairan min yaumina. Dan kita doakan agar Allah menjadikan hari-hari kita ini sentiasa terbaik daripada hari yang kemarin, menjadikan hari esok lebih baik daripada hari ini. Wa yu'izzal islama wa yaj'al kalimatahu hiyal ulya. Kita doakan agar Allah memuliakan dan memperkasakan Islam
dan menjadikan kalimat Islam itu yang teratas. Wa an yansura ikhwanana al-mujahidina fi Palestin, agar Allah Ta'ala bantu saudara kita di Palestin, wa fil Iraq, di Iraq, wa fi kulli makan, dan di setiap tempat. Wa an ya'khudha bi aidi ikhwatina al-muttahidin wal mumtahinina fi kulli makan, agar Allah Ta'ala membantu saudara mara kita yang dizalimi walau di mana pun mereka berada. Yakni kita pada bulan Ramadan ini, kita masih mengingati akan sahabat saudara-saudara kita yang dizalimi. Wa yaj'al li hadhil ummah min usriha yusran, dan agar Allah Ta'ala memudahkan segala kesukaran yang menimpa umat ini. Wa min hammiha farjan, dan agar Allah memberikan kelegaan kepada duka cita yang menimpa umat ini. Wa min daiqiha makhrajan, dan agar Allah kurniakan jalan keluar daripada kesempitan yang menimpa ummah. Wa ayyuhayyi'a lana min amrina rasyada, dan agar Allah memberikan panduan dan bimbingan dan panduan kepada kita pada setiap urusan kita. Inilah pesanan Yusuf Al-Qaradawi, dan banyak lagi lah, dia satu artikel yang panjang. Dan apa yang saya boleh katakan di sini adalah, bila kita keluar daripada Ramadan, apabila kita keluar daripada bulan Ramadan, kita barangkali kita mungkin akan bertanyakan bagaimana Ramadan itu memberikan suatu natijah kepada diriku. Adakah Ramadan memberikan impak kepada diri ini ataupun tidak? Itu persoalan yang mungkin kita rasa. Kita akan tanya-tanya, adakah Ramadan ini, adakah amal yang kita buat pada Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Suatu ketika ada seorang Syekh Yusuf Qaradawi pada ketika yang sama mendatangkan satu kisah. Ahadus salihina marid, satu orang yang soleh ni dia sakit. Fazarahu ba'du ashabihi fi maradi mautihi, dan sahabat dia datang menziarahinya ketika dia dalam kesakitan dan nak meninggal dah. Wa qalu lahu madza tabki, kenapa kamu menangis? Wajaduhu yabki bukaan haran, mereka mendapati dia menangis yang teresak-esak. Kenapa kamu menangis semacam ni? Fara'ainaka musalliyan sha'iman mutasaddiqan 'amilan lil khairi amiran bil ma'ruf nahiyan 'anil munkar. Kami nampak kamu ni orang yang soleh, kamu solat, kamu puasa, kamu bersedekah, kamu melakukan amal untuk kebaikan, amal kebaikan kamu buat, kamu menyuruh kepada kebaikan, kamu mencegah kemungkaran. Faqala lahum, berkata orang yang soleh yang nak meninggal tu, wa ma yudrini anna syai'an min hadha qad qabalahu Allah Ta'ala minni wallahu Ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Aku tak pasti adakah dengan amalan yang kamu sangka banyak ni, adakah Allah terima ataupun tidak. Karena dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, Allah Ta'ala berfirman, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, hanya saja Allah terima amal daripada orang yang bertakwa. Ana a'rifu min aina annahu qad taqabbala Allah minni wa kana ahlu salih yaqul law alimta anna Allah qad qabil minni rak'atain bil qata' wal yaqin kana dhalika khairun li min ad-dunya wa ma fiha. Jadi sahabat tadi tidak pasti kan adakah Allah Ta'ala terima tak terima. Dan ada satu lagi kata-kata orang soleh juga, kata Syekh Qaradawi, wa kana ahadus salihin, dan dulu ada orang soleh pernah berkata, kalaulah aku tahu bahawasanya Allah Ta'ala telah terima daripada aku rak'ataini bil qat'i wal yaqin, secara yakin, kalaulah aku tahu Allah Ta'ala dah terima daripada aku ini 2 rakaat, hanya 2 rakaat saja Tuhan terima daripada amal-amal banyak, 2 rakaat saja Tuhan terima, khairun li minad dunya wa ma fiha, lebih baik bagi aku daripada dunia dan segala isinya. Qalu lahu limadha, mereka tanya kenapa? Qala li'anna Allah Ta'ala yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Kata sahabat tu juga menggunakan jawapan yang sama, ayat yang sama tadi, iaitu hanya saja Allah Ta'ala terima daripada orang yang bertakwa. Makna kata bila Tuhan terima walaupun 1 inci amalan daripada kita, bermaksud mungkin boleh jadi kita tergolong dalam kalangan orang yang bertakwa. Itu kan tuan dan puan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita ini
keluar daripada Ramadan dengan adanya kebaikan kepada diri kita, ada berbekas di hati kita ini suatu semangat untuk kita menjadikan amal kita ini purely, sejujur, setulusnya adalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita berada di penghujung Ramadan ini, sepatutnya yang berlaku kepada kita, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sepatutnya yang berlaku kepada kita sewaktu kita nak berangkat meninggalkan Ramadan ataupun Ramadan meninggalkan kita adalah yang pertama, adalah antaranya tajidu nuran fi qalbika, insyirahan fi sadrika, hidayatan ila rushd, muwaffaqan fi umurihi ila salihat ba'da Ramadan. Jadi selepas Ramadan ini antara, mungkin kata Syekh Al-Qaradawi, mungkin antara tanda-tanda amal kita diterima. Tanda amalan kita diterima pada bulan Ramadan adalah kamu akan dapati hati kamu terang, dada kamu lapang kerana mendapat hidayah ke arah kebaikan. Kamu akan diberi taufik untuk melakukan amal soleh. Lepas habis Ramadan, kita akan terasa nak buat kebaikan. Kita nak jaga tutur kata kita, jaga pandangan kita, jaga telinga kita, jaga perbuatan kita. Tajidu annaka muwaffaqun lil amal salihi ba'da syahr Ramadan al-karim. Kamu akan terasa nak buat benda baik selepas habisnya bulan Ramadan. Ini adalah amal qabul hasanah. Ini adalah satu alamat Allah Ta'ala terima, insya-Allah. Sebab itu dalam surah Maryam, Syekh Qaradawi quote surah Maryam tu, dalam mana? Quote surah Maryam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa yazidullah. Sebentar. Wa yazidullahu alladhina amanu ihtadaw hudan wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaba wa khairun maradda. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Maryam ayat 76, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Dahlah golongan itu telah pun diberikan petunjuk. Allah Ta'ala top up lagi, tambahkan lagi petunjuk. Dan amal kebajikan, amal kebaikan yang kekal itu lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu dan lebih baik kesudahannya. Fal muwaffaq haqqan min syi'ri fal muwaffaqu haqqan man sya'ara bil iqbal 'ala Allah ba'da Ramadan. Yujadu nas ba'da Ramadan. Orang yang sebenar-benarnya diberikan lepas habis dari Ramadan, dia rasa dekat dengan Allah, dia rasa nak buat baik, maka itu dia rasa nak buat baik meskipun dah habis Ramadan, maka itu insya-Allah tanda amal Ramadan yang diterima. Yujadu nas ba'da Ramadan, ada manusia lepas Ramadan yanqati'u 'anil masjid, tak pergi masjid dah. Wa yanqati' an tilawatil Quran, dan tak baca dah Quran. Wa yanqati' anil nawafil wa tatawwu', dia tak buat dah ibadat-ibadat sunat. Wa yanqati' an amalil khair, tak buatlah amal-amal yang baik. Al-inqita'u la yajuz, tak boleh kita terputus daripada buat benda-benda tu. Tak boleh terhad pada Ramadan. Jangan jadi hamba Ramadan, hamba Allah. Innama yajuzu, maksudnya kita kena jadi hamba Allah, bermaksud istiqamah. Tak boleh kuantiti yang sama, at least kita preserve momentum Ramadan itu. Innama yajuz an yaqilla nashatuhu, ya mungkin Syekh Qaradawi kata boleh kalau nak tak apa nak rajin, tapi pastikan buat juga. La mani fa yanbaghi an tazilla muqbilan 'ala Allah azza wa jalla. Jadi lepas Ramadan kita kena sentiasa muqbilan, sentiasa mahu mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Taqabbal 'ala Allah mastata'at, kita kena dekatkan dengan kemampuan kita. Mungkin kemampuan kita pada bulan Ramadan dengan bulan lain mungkin berbeza, tetapi kita kena kekalkan momentumnya. Fahadha huwa sya'nul insan al-mu'min, inilah sebenarnya ciri-ciri orang insan, seorang manusia yang beriman.
Man kana ya'budu Ramadana fa inna Ramadana qad ghaba au mat. Kata Syekh guna perkataan mat. Barang siapa yang mengabdikan diri kepada Ramadan, sesungguhnya Ramadan akan mati. Ramadan akan berlepas. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah Maha hidup dan tidak mati. Jadi sekadar itu saja. Poin dia di sini saya nak katakan adalah usahakan sebaik mungkin pada penghujung Ramadan ini, dan selepas Ramadan kekalkan momentum. Dan mungkin kita tak rasa kan, kita macam mana ni, saya tak tahu Allah Ta'ala terima tak terima. Apa-apa pun bukan tugas kita. Lepas habis Ramadan kita tengok cermin, tengok aku ni ada apa-apa cahaya ke tak. Jangan jadi macam tu. Maksudnya diri kita secara automatik dia akan jadi ke arah kebaikan, insya-Allah. Tetapi kalaulah lepas Ramadan kita macam mana, saya nak tunggu, bukan lepas Ramadan bukan bermaksud kita nak kena tunggu, oh taufik tak datang lagi, tak ada main pun hidayah tak. Bermaksud lepas Ramadan kita sendiri kena ketuk hati kita, kena buat juga kebaikan. Dan tak usah duk fikirlah Allah Ta'ala tak terima dah amal ibadat. Kita doa, kita husnuzan, sangka baik kepada Allah Ta'ala. Lepas Ramadan kita struggle juga buat kebaikan kan. Walaupun mungkin orang akan kata kita tengok macam sama je selepas Ramadan. Jangan jadikan itu sebagai sebab kita nak putus asa daripada rahmat Allah. Instead pulun, tak apa, hang kata macam tak apalah, moga Allah Ta'ala terima dan aku akan still usaha ke arah kebaikan, insya-Allah. Sekadar itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas salah silap. Kalau ada kesilapan, sila tegurlah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga Allah Ta'ala mengampunkan segala dosa kita. Moga Allah menerima amal kita. Moga Allah Ta'ala memurahkan rezeki kita. Moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita pengampunan dosa dan rahmatnya dan keberkatan hidup dunia akhirat dan kejayaan di dunia dan akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan sekalian, tema wadah tahun ini, bulan Ramadan ini adalah untuk membangun jil Al-Quranul Hakim, iaitu supaya Al-Quran itu dihayati untuk meningkatkan ketakwaan kita dengan pelbagaikan aktiviti-aktiviti, daripada membaca Al-Quran, membantu orang-orang miskin, dan juga bulan Ramadan adalah untuk menyantuni golongan yang amat memerlukan. Jadi saya menyeru, ayuh kita sama-sama menjayakan agenda ini dengan memperbanyakkan sumbangan kepada aktiviti membangun jil Al-Quran Al-Hakim.